iaitu butiran butiran 3030000. Saya hanya ingin menyatakan berkaitan dengan hak seorang banduan untuk mendapatkan rawatan. Saya ingin fokus kepada permintaan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang inginkan supaya beliau diberikan rawatan di luar negara berkaitan dengan kesakitan yang beliau alami. Tan Sri Speaker, Datuk Seri Pengerusi, saya melihat bahawa walaupun pihak penjara sehingga hari ini masih lagi tidak ingin membenarkan Datuk Seri Anwar Ibrahim diberi rawatan ke luar negara, tapi bagi saya isu ini adalah isu yang melibatkan hak asasi manusia, hak yang dijamin oleh perlembagaan, iaitu artikel 5 subartikel 1 yang menyatakan no one shall be deprived his liberty and life save in accordance with law. Yang mana kalau kita lihat dalam kes-kes yang diputuskan di mahkamah di Malaysia ini, perkataan life itu, perkataan kehidupan itu telah ditafsirkan dengan begitu luas, termasuk hak untuk employment, dan saya percaya hak itu juga hak untuk mendapatkan rawatan yang terbaik untuk seseorang. Dan bila dikatakan person itu, dia tidak hanya merujuk kepada mereka-mereka di luar penjara, tapi juga mereka-mereka yang ada dalam penjara. Dan saya merasakan Datuk Seri Pengerusi, bahawa hak itu mestilah ditentukan oleh orang yang mengalami sakit itu sendiri. Dia sendiri yang tahu tentang sakit dia. Dia sendiri yang ingin dapatkan rawatan terbaik untuk diri dia. Kenapa ada orang lain yang menentukan pula hak dia itu? Bagi saya ini hak asasi. Ini hak yang sepatutnya kita semua jamin. Dan dalam kes Anwar Ibrahim ini nampaknya kita tidak menjamin hak itu. Malahan sebelum ini pun apabila Datuk Seri Ibrahim membuat petition untuk pengampunan, dalam keadaan beliau masih lagi petition beliau masih lagi didengar, dan dari segi perlembagaan kursi beliau secara perlembagaannya belum kosong, beliau juga tidak dinafikan untuk hadir di parlimen, sedangkan beliau sebagai ketua pembangkang masa itu kursi masih kosong. Kita langgar perlembagaan, pihak penjara langsung tidak mengendahkan peruntukan perlembagaan, tidak mengendahkan hak ahli parlimen, beliau sebagai ahli parlimen ketua pembangkang. Kali ini kita nafikan lagi hak asasi beliau sebagai seorang yang sakit, dan beliau tentu mempunyai alasan tersendiri kenapa beliau hendak dapatkan rawatan itu. Jadi saya harap pihak Menteri Dalam Negeri dapat, kalau boleh, menjamin hak ini. Saya telah cek banyak dalam covenant ataupun resolution di peringkat antarabangsa yang memang memberikan hak kepada orang-orang yang ditahan ini untuk mendapatkan perubatan yang terbaik untuk diri beliau. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya juga ingin bertanyakan berkaitan dengan butiran berkaitan dengan polis dari Malaysia, iaitu 02000, yang spesifiknya penyiasatan jenayah, di mana peruntukan untuk penyiasatan jenayah ini telah ditambah daripada 559 juta lebih kepada 678 juta lebih, menunjukkan bahawa penyiasatan jenayah ini satu aspek yang penting bagi PDRM. Maknanya, kalau kita lihat kepada muka surat 616 dokumen ini, saya bacakan antara aktiviti pihak BRM penyiasatan jenayah memastikan masalah jenayah dapat dibendung dan ditangani melalui pencegahan dan peningkatan kadar penyelesaian jenayah yang memberikan keyakinan kepada masyarakat terhadap tindakan polis, kata jenayah. Ayat yang khusus ini adalah memberikan keyakinan, to give confidence kepada masyarakat terhadap tindakan polis. Saya ingin tanya kepada pihak menteri, baru-baru ini kita didedahkan bahawa pengerusi eksekutif NFC dibebaskan daripada semua pertuduhan setelah pihak peguam pendakwa raya menggunakan kuasa beliau di bawah seksyen 253 untuk tidak meneruskan pendakwaan. Tidak teruskan pendakwaan kalau di bawah seksyen tersebut, sepatutnya selalunya, walaupun pihak hakim mempunyai kuasa untuk membebaskan, dipanggil DNA, discharge non-material acquittal,
Tapi dalam kes ini agak pelik. Walaupun beliau dikenakan orang tertuduh dikenakan 4 pertuduhan, 2 di bawah penal kod, bawah crime of CBT, criminal abuse of trust, 2 lagi di bawah kesalahan bawah akta syarikat. Yang saya heran, Timbalan Pelawar Raya boleh membenarkan permohonan tangguhan bela untuk supaya beliau diberikan complete acquittal, seolah-olah kes ini bukan kes yang serius. YB Pandan masih lagi disiasat dalam kes yang berkaitan dengan NFC. Orang yang dituduh terlibat misappropriate money 9.7 million, duit lembu dibeli untuk duit kondominium. Sekarang ni saya rasa yang kesian lembu. Yang pendawaan sepatutnya di bawah PM. Saya akan masuk. Kenapa saya kata tanya? Sebab aspek penyiasatan ganda. Saya nak tanya kepada pihak polis. Adakah penyiasatan dalam kes ini begitu lemah sehingga pendakwaan tidak boleh diteruskan? Baru saya masuk ni. Bagi saya, kalau penyiasatan ni dah lengkap, penyiasatan dilakukan dengan baik, tak mungkin Pelawar Raya akan tarik balik kes ini. Kes sebesar ini dan antaranya melibatkan masukkan duit dalam akaun syarikat yang ada nama anak beliau. Sudah tentu sebenarnya, adakah penyiasatan ini, berapa lama penyiasatan dibuat untuk kes itu? Berapa banyak sumber tenaga digunakan untuk siasat kes itu? Berapa banyak masa digunakan untuk siasat kes itu? Berapa banyak wang yang digunakan untuk siasat kes itu? Kalau siasatan, bagi saya apabila pendakwaan dibuat, sudah tentulah siasatan should be tip top, yang terbaik. Jadi sekarang saya nak tanya, dalam kes itu, adakah pihak menteri dapat maklumat bahawa sebenarnya pendakwaan tidak dapat diteruskan kerana penyiasatan begitu lemah? Kalau begitu lemah, bermakna kita tak boleh mengharapkan. Tadi dia kata tujuan penyiasatan adalah untuk memberi keyakinan kepada masyarakat. Sekarang ni macam mana orang nak yakin? Mereka yang terlibat menggunakan wang lembu tidak diteruskan pendakwaan. Tadi saya minta pihak polis, pihak menteri menjawab isu ini. Tidak boleh lari daripada aspek penyiasatan. Yang ketiganya, saya juga ingin tanya kepada pihak menteri berkaitan dengan isu polis juga. Kita lihat peruntukan kepada polis, kalau kita lihat secara keseluruhan begitu banyak. Saya nak bagi contoh. Pertamanya dia bagi dalam butiran 0200. Kita ada peruntukan pasal pengurusan polis 3 bilion lebih. Logistik juga 1 bilion. Dan pesa senaya 559 juta. Risikan keselamatan 440 juta. Pencegahan dadah 269 juta. Lepas tu ada juga diberikan peruntukan-peruntukan yang bersifat dasar baru. Antaranya peruntukan penubuhan Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti LM. Ini peruntukan baru 118 juta. Penubuhan Jabatan Industri Pematuhan Standard LPM 21 juta. Pejabat baharu Sekretariat Asian Police itu pun ada. Maknanya emolumen bagi penjawatan baru PDRM 35 juta. Pertambahan jawatan baru itu emolumen PDRM baru. Maknanya peruntukan kepada polis boleh dikatakan peruntukan yang besar. Secara prinsipnya kita boleh terima. Kita tahu polis mempunyai tugas yang besar, tugas yang berat, tugas yang memerlukan sokongan dan dukungan. Persoalannya, saya heran kalau boleh beri peruntukan begitu besar, termasuk dua besar baru di Sepang. Saya minta balai polis baru di Putra Perdana, yang jawapan daripada pihak di sini, daripada menteri, bahawa antara jenayah yang tinggi di kawasan Sepang lah di bandar di Putra Perdana, Taman Putra Perdana. Sampai sekarang tak ada balai polis. Sampai kami ahli parlimen, pengaras DUN terpaksa kutip pula derma untuk buat kabin untuk polis. Ini apa ni? Saya dah hantar surat dah bawa dalam parlimen, tulis surat kepada menteri. Menteri kata bagi nota, saya bagi nota. Sampai sekarang tak buat lagi balai polis ni. Dia tubuhkan penjawatan baru, tak boleh buat balai polis. Saya minta sangat-sangat kepada menteri,
ataupun Timbalan Menteri daripada apa ni, Johor ni, supaya dapat mempercepatkan pembinaan itu. Rakyat dah bising, mereka kata jajannya agak besar sana, agak tinggi, jadi saya minta. Yang seterusnya saya juga minta daripada pihak menteri, 2 jabatan, Jabatan Immigration, Jabatan Pendaftaran Negara, yang dulu dah ada dah di bawah Dua Sungai Pit, dah ada pejabat itu, tapi ditutup 2 pejabat, antaranya tak boleh bayar sewa. Saya pelik lah, sebuah negeri, sebuah negara tak boleh bayar sewa sampai tutup pejabat, boleh bayar kepada apa ni, pemegang kuasa titul sampai juta-juta, tiba-tiba tak boleh bayar tol, tak boleh bayar sewa kepada 2 pejabat untuk kemudahan rakyat. Ini memang kerajaan yang memalukan lah. Jadi saya harap supaya dapat buka semula. Kalau tak ada bangunan, carilah bangunan lain untuk kemudahan rakyat di sana. Sebab mereka yang dapat anak baru, yang pendaftaran perkahwinan banyak, JPM atau Jabatan Negara ni banyak fungsi dia, dan juga Jabatan Immigration ini, saya harap sangat di Dua Sungai Pelik itu, di bawah Parlimen Sepang itu, supaya dibuka dengan segera kedua-dua jabatan kerajaan itu. Ya, habis. Terima kasih.